Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terlebih dahulu saya mohon sahabat-sahabat respon dahulu sama ada clear atau tidak suara. Dan sambil tu bolehlah kita share dahulu kepada sahabat-sahabat yang lain supaya sama-sama dapat mengikuti kuliah ini dan sama-sama mendapat manfaat daripada kuliah ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah marilah kita sama-sama dahulu mulakan majlis ilmu kita pada petang hari ini dengan khumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbi wa Rahman wa Rahim wa Sami'. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar ya Allah. Kau dengarkanlah ya Allah bicara-bicara kami, rintihan-rintihan kami dan doa-doa kami di petang hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Baqi, ya Basir, ya Syahid, ya Kudus. Kekalkanlah ya Allah pandanganmu dan penyaksianmu yang sempurna itu kepada diri kami yang hina lagi dhaif ini ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Basir, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Baqi, ya Kudus. Ya Allah, kekalkanlah ya Allah pandanganmu ya Allah dalam limpahan kurniaan kasih sayangmu dan cintamu kepada kami yang hina ini ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah di saat ini ya Allah. Sesungguhnya di saat ini ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Kami datang kepadamu ya Allah, menadah tangan kami, merafak doa kepadamu ya Allah. Sudilah kiranya ya Allah, Engkau ya Afu, ya Ghafar, ya Ghafur, mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Sudilah ya Allah, Kau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah yang setinggi langit ini ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami sedalam bumi ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah sebanyak buih-buih di lautan ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Alim yang Maha mengetahui setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah yang selama ini tersembunyi ya Allah maupun yang nyata ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami yang terdahulu maupun saat ini ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah yang mana kami ketahui maupun tidak kami ketahui, yang kami sedari maupun tidak kami sedari ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu di petang hari ini ya Allah. Kami datang ya Allah dengan merafak doa kepadamu dengan segala kehinaan dan kedhaifan diri ini ya Allah. Sudilah ya Allah Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Tidak layak ya Allah ibu dan ayah kami bertemu denganmu dengan membawa walau sezarah dosa sekalipun ya Allah. Maka ya Allah kami merayu kepadamu ya Allah. Sekiranya hingga saat ini ya Allah masih ada ya Allah sisa dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kecampakkan ya Allah. Kecampakkan ya Allah. Kecampakkan ya Allah seluruh dosa-dosa ibu dan ayah kami kepada kami ya Allah. Kau ambillah ya Allah segala ganjaran-ganjaran pahala daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan dan kau hadiahkan ya Allah kepada kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah kami merayu kepadamu ya Allah. Kau ampunkan juga ya Allah seluruh dosa anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa ya Allah ahli keluarga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Ampunkan dosa ya Allah umat ya Allah seluruh alam ya Allah yang masih hidup maupun yang telah mati ya Allah. Ya Allah ya Kudus ya Jalil, Kau bersih dan jernihkanlah ya Allah hati-hati kami di saat ini ya Allah daripada segala penyakit-penyakit hati, daripada ya Allah sifat ujub, riya, takabur, sombong, hasad, dengki ya Allah, selalu mengadu domba ya Allah, mencari salah insan lain, makhluk lain, orang di sekeliling kami tanpa melihat kesalahan diri kami ya Allah, sering bersangka buruk kepadamu ya Allah, sering memerintahmu untuk mengikut segala arahan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan penyakit hati kami ini ya Allah. Ya Allah ampunkan ya Allah kepada diri kami ya Allah yang penuh dengan berhala dunia ya Allah, yang selama ini ya Allah kami ini ingin dipandang dan dipuji oleh masyarakat dan orang sekeliling kami ya Allah. Bersih dan jernihkan hati-hati kami ya Allah daripada segala kotoran-kotoran syirik ya Allah. Ya Allah ya Nur ya Hadi ya Haq, pencari dan sinarilah hati-hati kami yang gelap gelita ini ya Allah. Sekiranya masih lagi di saat ini kami tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran-Mu ya Allah, maka ya Allah sinarilah hati-hati kami ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan bimbingan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ya Allah sentiasa dalam bimbingan kebenaran-Mu. Dapatlah kami melihat yang mana benar, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil ya Allah. Ya Allah kami merayu kepadamu ya Allah ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Bukalah ya Allah hijab mata hati kami ya Allah, agar kami dapat melihat nama, sifat dan af'al-Mu di sebalik ya Allah kejadian dan apa jua yang diciptakan oleh-Mu di alam buana ini ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif, Engkaulah Tuhan yang maha melembutkan. Lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini ya Allah, agar gemetarlah hati-hati kami di saat ini bila mana kami mendengar akan nama-nama agung-Mu ya Allah, maupun di saat kami menyebut-nyebut nama-nama agung-Mu ya Allah. Sesungguhnya setiap nama-Mu terlalu agung di sisi kami ya Allah. Ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Allah pelihara ya Allah hati-hati kami ya Allah daripada bisikan nafsu diri kami sendiri. Pelihara kami ya Allah daripada segala fitnah dunia, fitnah manusia dan fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah pelihara kami ya Allah
daripada segala bisikan dan ajakan-ajakan iblis dan syaitan yang direjam ya Allah. Ya Allah, ya barik, ya barik, ya barik. Engkaulah Tuhan yang maha mengatur ya Allah. Aturkanlah ya Allah kehidupan kami yang berbaki ini ya Allah adalah semata-mata ya Allah untuk cinta kepada apa yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan kehidupan kami yang berbaki ini ya Allah hanyalah rindu kepada apa yang Engkau rindui ya Allah. Jadikan kehidupan kami yang berbaki ini ya Allah hanya kasih dan sayang kepada apa yang Engkau kasihi dan sayangi ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang sentiasa merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang sentiasa menyayangi ya Allah orang di sekeliling kami dan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, aturkanlah ya Allah kehidupan kami ini untuk menjadi abdi dan khalifah-Mu yang sejati ya Allah. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Allah, kami mohon kepadamu, curahkanlah ya Allah ilmu-Mu sedara tsunami ya Allah ke dalam akal fikir kami yang sempurna jahil lagi bodoh ini ya Allah, agar kami ya Allah sentiasa berada dalam kebenaran-Mu, dapat melihat ya Allah setiap inci ya Allah yang diwujudkan oleh-Mu hanyalah semata-mata untuk melihat wujud akan diri-Mu ya Allah. Setiap peristiwa yang Kau datangkan kepada kami ya Allah adalah mesej-mesej daripada-Mu kepada kami untuk kami fahami ya Allah, untuk kami kembali ya Allah sujud dan tawadhu' kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah ya Allah kuliah kami di petang hari ini ya Allah. Sesungguhnya ya Allah Engkau ya Sami' yang maha mendengar, Engkau ya Hasib yang maha menghisap. Hisaplah kami ya Allah dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanallah, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpahan kurniaan Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami, Allah menyatukan kita sekali lagi, pertemukan kita di alam maya ini. Mudah-mudahan kita berada di alam maya ini yang sentiasa dipandang oleh Allah ya Basir, sentiasa disaksikan oleh Allah ya Syahid. Mudah-mudahan kuliah kita yang berlangsung pada petang hari ini sentiasa dihisab oleh Allah ya Hasib dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah ya Bar dan dimuliakan oleh Allah ya Karim. Sesungguhnya hanya Allah ya Kabir, ya Mutakabir yang layak dibesar-besarkan kerana diri kita dan sesungguhnya diri saya hanyalah hamba Allah yang begitu kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah ya Ali, ya Muta'ali yang layak ditinggi-tinggikan kerana diri kita dan sesungguhnya diri saya ini hanyalah hamba Allah yang begitu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah ya Azim, ya Karim yang layak diagung-agungkan dan dimulia-muliakan. Sesungguhnya jua diri saya dan khususnya diri saya ini hanyalah hamba Allah yang begitu hina lagi dhaif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid yang maha bijaksana, berilmu lagi pintar. Sudah pasti diri saya hanyalah hamba Allah yang sempurna bodoh lagi jahilnya, yang tidak layak untuk menyampaikan apa-apa jua kepada sahabat-sahabat yang sememangnya telah diberi kecerdikan akal oleh Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Namun hari ini kita ini tetap disatukan oleh Allah ya Jami dalam alam maya ini hanyalah semata-mata untuk kita ini bersilaturahim di alam maya ini, dan kita ingat mengingati sementara kita ini masih diberi nafas yang mana diri kita masih didegupkan jantung kita oleh Allah ya Muhyi, agar keselamatan yang diberikan oleh kita oleh Allah ya Salam dan diberi kesihatan oleh Allah ya Salam hari ini, dapatlah kita ini diberi manfaat oleh Allah ya Nafi' yang maha memanfaatkan untuk kita ini ingat mengingati antara kita supaya penyaksian-penyaksian ini membawa kita ini bersaksi di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala
Kepada sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya sentiasa mengiringi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sentiasa sahaja berada dalam peliharaan Allah ya Hafiz ya Muhaimin, sentiasa saja diberi kasih sayang oleh Allah ya Rahman ya Rahim, berada dalam pelukan cinta Allah ya Wadud, diberi keselamatan dan dipelihara oleh Allah ya Hafiz ya Muhaimin ya Salam ya Mu'min. Mudah-mudahan juga petang hari ini Allah ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mu'min menambahkan lagi kekuatan iman dan takwa ke dalam hati kita agar diri kita kembali mentauhidkan Allah ya Ahad ya Wahid ya Samad. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sambung dan kita semak sedikit kuliah kita di petang hari ini, sambungan daripada kuliah kita yang semalam, di mana petang semalam kita telah menyampaikan bahawa hakikat COVID-19 itu adalah jundullah, iaitu tentera Allah yang mengikut segala arahan dan perintah Allah. Bila mana ia dikatakan jundullah, iaitu perintah Allah ya, sebagai tentera Allah, maka apabila Allah ya dar inginkan COVID-19 ini memberi mudarat kepada hamba manusia, maka mudaratlah ia. Tetapi sekiranya Allah itu ya Rahman ya Rahim memberi kasih sayang melalui COVID-19, maka berlakulah kasih sayang. InsyaAllah pada petang yang berbahagia hari ini, kita semak dahulu. Sebelum itu marilah kita sama-sama share dan komen supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih lagi pada saat ini, yang tinggal beberapa hari sahaja lagi yang akan kita melalui fasa Ramadan, dapat kita hari ini membersihkan hati, akal dan fikir kita bahawa sesungguhnya hanya la ilaha illallah yang berkuasa. Tiada sezarah walau pun sekuman pun daya makhluk selain daripada daya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang jauh yang berada di negara Johor, yang berada di sekitar Malaysia, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat, alhamdulillah ada Ustazah Mira daripada Sabah, insya-Allah daripada Sandakan Sabah. Alhamdulillah sering kali juga mendengar berita-berita dan tazkirah serta usrah daripada Ustazah Mira. Alhamdulillah kerana perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh Ustazah Mira sebagai alat Allah ya Alim. Mudah-mudahan sentiasa saja terus memberi barakah kepada umat seluruh alam, kerana setiap nafas-nafas kita ini akan dihisab oleh Allah ya Hasib. Mudah-mudahan waktu-waktu kita berada di rumah ini terus saja kita ini memberi manfaat, kerana kata Allah sesungguhnya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah semuanya memberi manfaat antara satu dengan lain. Tidak ada sesuatu yang tidak memberi manfaat kecuali diri kita yang tidak mahu memanfaatkan diri kita, maupun tidak mahu memanfaatkan orang lain. Begitu juga apabila kita berada dalam majlis-majlis ilmu, sama ada di muka buku, di alam maya ini, maka kita juga boleh memanfaatkan orang sekeliling kita dengan kita terus share dan komen supaya lebih ramai lagi dapat mendengar nama-nama Allah. Mudah-mudahan apabila mereka dapat mendengar nama-nama Allah ini, maka Allah ya Basir memandang mereka. Mudah-mudahan Allah ya Nur menyinari hati-hati mereka agar hati-hati mereka terang bercahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang berbahagia ini marilah kita semak semula kuliah kita seterusnya, iaitu kita nak melihat hari ini peringatan daripada Allah dan apakah kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan yang Allah berikan melalui COVID-19 ini. Kerana insya-Allah esok waktu yang sama, insya-Allah saya akan bersiaran, yang mana hari esok saya akan memberi tips-tips, iaitu bagaimana daripada bala ini dapat menukar kepada nikmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusi dan tindakan yang kita perlu lakukan di sebalik COVID-19 ini untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan harian kita, khususnya anak-anak kita yang sudah mula menunjukkan belang sikap dan akhlak mereka yang rasa bosan, rasa tidak selesa dan berbagai-bagai kerenah anak-anak. InsyaAllah akan diberi tips pada hari esok petang pada waktu yang sama, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita ingin melihat peringatan Allah melalui COVID-19. Bagaimana COVID-19 ini merupakan satu peringatan daripada Allah.
Pertama sekali, apabila ia menjadi peringatan daripada Allah, sudah pasti Allah ya zahir menzahirkan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah, ya qadir ya muqtadir itu memahaminya. Di mana Allah ya alim ini memberikan kefahaman kepada kita melalui peristiwa yang dicipta oleh Allah ya khaliq melalui COVID ini sebagai satu peringatan. Bila ia daripada Allah, sudah pasti hamba manusia seluruhnya akan dapat melihat bahawa ianya daripada Allah, bukan daripada makhluk ciptaan Allah. Yang berlaku daripada ciptaan-ciptaan makhluk Allah ini hanyalah menjadi asbab sahaja, tetapi hakikatnya daripada Allah itu sendiri. Kenapa? Kerana di dalam peristiwa COVID-19 ini ada peringatan dari Allah dan juga ada limpahan kurniaan kasih sayang Allah sebagai kiriman hadiah daripada Allah ya Wadud yang Maha mencintai kita. Jadi insya-Allah di petang hari ini kita kupas secara ringkas. Pada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, terus komen. Di samping itu teruskan share supaya lebih banyak sahabat-sahabat komen, lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat menyaksikan dan belajar memahami apakah peristiwa-peristiwa di sebalik COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang pertama yang kita nak kenal di sebalik COVID-19 ini ialah iaitu Allah nak memberi peringatan bahawa Allah ya kabir ya mutakabbir. Allah ya kabir ya mutakabbir. Allah itu yang maha besar dan layak dibesar-besarkan. Maka layak kita membesarkan Allah ya kabir ya mutakabbir, bukan kita ini untuk membesar-besarkan COVID-19. Bila kita membesar-besarkan COVID-19 sehingga kita terlupa untuk membesar-besarkan Allah ya kabir ya mutakabbir, maka kita tidak dapat melihat ini adalah mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan peringatan kepada kita di mana Allah ya dar yang maha memberi mudarat daripada peristiwa COVID-19 ini. Maka itu di sebalik COVID-19 ini ramai yang sangat terkesan dengan peristiwa ini dan terlalu rasa gemetar dan takut kita ini dijangkiti oleh COVID-19, kerana inilah antara cara peringatan Allah, kerana selama ini kita terlupa untuk membesar-besarkan Allah, iaitu khususnya apabila hari ini kita berbai'ah dengan Allah, iaitu dengan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berbai'ah dengan Allah bahawa sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tiada sesuatu yang layak memberi mudarat melainkan Allah. Tiada sesuatu yang lain mampu menghidupkan melainkan Allah. Tiada sesuatu yang lain dapat mematikan melainkan Allah. Itu bai'ah kita dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi hari ini bila peringatan, bai'ah, perjanjian yang kita telah berjanji dengan Allah dengan kalimah syahadah ini kita engkar, maka Allah turunkan peringatan di sebalik peristiwa COVID-19 ini. Maka itu hari ini kita lihat dahulu perkara pertama sebagai seorang Islam ialah kalimah syahadah kita. Lihat kalimah syahadah kita yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini isti'lah ataupun hari ini bai'ah kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui syahadah kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga hari ini kita dapat melihat COVID-19 ini Allah nak menguji kita. Allah nak melihat kita apakah benar bai'ah kita bahawa kita bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jika benar tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka di situ letaknya Allah ya kabir ya mutakabbir. Allah yang layak dibesar-besarkan. Allah ya zal jalali wal ikram. Allah lah yang mengatur takbir seluruh penjuru alam. Allah ya malikul mulk. Allah lah yang hak milik mutlak.
alam maya ini dan makhluk-makhluk seisi alam buana ini, termasuklah alam langit dan alam bumi. Jadi di sini sekiranya kita sedar bahawa ini tentang perkara yang pertama, kita tidak jaga kalimah ini, maka Allah memberi peringatan melalui COVID-19. Apabila kita tidak jaga, maka itu juga apabila kita tidak jaga peringatan bai'ah kita dengan Allah, bahawa kita meletakkan sesuatu yang lain sehingga mampu mengambil hak Allah, menjadi tugas Allah, seolah-olah COVID-19 adalah sesuatu yang telah mengambil hak Allah. Maka hari ini kita lihat bagaimana peringatan Allah melalui COVID-19, sehingga gerunnya hati kita hari ini, COVID-19 ini boleh menyerang sesiapa sahaja dengan izin Allah. Begitu juga dengan bai'ah kita yang kedua, iaitu kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi hari ini apabila kita tidak menjaga penyaksian kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, kita engkar untuk mengikut segala arahan dan perintah serta wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka COVID-19 ini menjadi peringatan kepada kita. Bagaimana COVID ini menjadi peringatan kepada syahadah, iaitu syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu di mana apabila ketikanya belum berlakunya COVID-19, kita tidak mahu ambil tahu tentang saudara-saudara kita yang terlantar sakit. Kita tidak mahu menziarahi saudara-saudara kita yang terlantar sakit. Kita juga tidak mahu mendoakan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan masyarakat kita. Kita hanya mementingkan peribadi kita. Kita berdoa hanya untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita terlupa mendoakan orang di sekeliling kita. Maka itu hari ini Allah memberi peringatan. Allah memberi peringatan. Apabila kita mengungkap kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka wajib bagi kita mengikut segala perilaku dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini dengan COVID-19 ini Allah beri peringatan. Kerana hari ini kita tinggalkan sunnah baginda Nabi SAW. Kita sering berdoa, ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ahli keluargaku, ya Allah. Tapi kita terlupa berdoa, ya Allah, ampunkan, ya Allah, dosa-dosa, ya Allah, penzina-penzina, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa penjudi-penjudi, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pemaksiat-pemaksiat, ya Allah, dan sebagainya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa saja mendoakan keseluruhan umat-umatnya, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdoa sehingga hari ini kita dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah dengan cahaya ya nur ya hadi haq. Maka kita ini kembali mentauhidkan Allah ya ahad ya wahid ya samad. Maka hari ini kembali betulkan bai'ah kita, kembalikan bai'ah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka itu aku bersaksi bahawa COVID-19 ini Allah tidak mampu memberi mudarat kepada kita, hanya Allah lah yang memberi mudarat kepada kita. Dan Allah ini memberi peringatan lagi melalui COVID-19 ini, apabila kita tidak membesar-besarkan Allah ya kabir ya mutakabir, yang dizahirkan oleh Allah apabila kita mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lidah kita mengucapkan kalimah Allahu Akbar, hati dan akal kita masih memikirkan hal-hal dunia, maka itu Allah turunkan COVID-19. Kerana Allah ya sami, maha mendengar apa bicara hati kita. Allah ya basir, memandang setiap apa yang berada di dalam akal fikir kita. Maka akhirnya Allah turunkan COVID-19 pada diri kita. Allah tahu bahawa selama hari ini mengangkat takbir kalimah Allahu Akbar, kita tidak membesar-besarkan Allah ya kabir ya mutakabir. Hati dan akal fikir kita tidak mampu merenung membesarkan Allah. Maka itu Allah turunkan COVID-19. Kerana selama ini kamu tidak nampak kebesaran Allah, maka Allah turunkan makhluk yang begitu halus untuk melihat kebesaran Allah. Maka itu kembalikan diri kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah melalui COVID-19. Ini peringatan Allah. Jadi bila mana kita tidak dapat lagi melihat tentang peristiwa ini, peringatan ini secara jelas,
maka Allah yadar, memberi mudarat. Allah memberi mudarat, dan Allah memberi mudarat melalui COVID-19 dijangkiti. Dan hari ini diwartakan. Sebentar tadi saya Alhamdulillah saya diberitakan oleh ahli keluarga saya yang mana adik saya berada di Kulai. Hari ini Kulai telah ditutup, di lockdown secara menyeluruh, kerana hari ini Kulai telah red zone. Sangat bahaya. Mengapa? Hari ini kerana Allah nak bawa kita, kerana hari ini sudah terlalu lama kita ini terleka dan terlepas pandang. Terlalu lama hari ini kita tidak membesarkan Allah ya kabir ya mutakabir. Maka hari ini Allah tunjukkan kebesaran Allah, bahawa akulah ya kabir ya mutakabir. Aku ini sangat besar yang layak dia besar-besarkan. Bila mana kamu sebagai hamba yang diciptakan olehku, akulah Allah ya khalik, kata Allah. Maka bila mana kamu engkar, maka aku ya dar, memberi mudarat. Dan melalui COVID-19 ini, kembalilah diri kamu untuk melihat kebesaran Allah. Jadi di sini Allah itu nak menunjukkan bahawa Allah itu bersifat ya aziz, ya qawi, ya matin. Iaitu Allah maha kuat, Allah maha perkasa, maha teguh. Maka dengan kekuatan, walaupun COVID-19 ini hanyalah sebagai satu virus, tetapi Allah memberi kekuatan kepadanya lebih hebat daripada seekor singa ataupun harimau yang besar. Sehingga dia boleh memakan semua serangan-serangannya, sehingga menjadikan hamba-hamba ataupun orang-orang yang dijangkiti oleh COVID-19 ini adalah orang-orang yang sentiasa sahaja berada dalam kegelisahan. Lihat bagaimana hari ini Allah ini mendatangkan COVID-19 sebagai peringatan kepada kita. Seterusnya, mengapa Allah turunkan COVID-19? Perkara ini saya suka terap nilaikan. Sebab itu saya harap kepada sahabat-sahabat teruskan share supaya sahabat-sahabat yang lain dapat mengikuti kuliah kita, memahami kuliah-kuliah ini supaya mereka jelas apa yang nak saya sampaikan ini melalui daripada yang diilhamkan daripada Allah, supaya kita sama-sama dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Perkara itu yang tidak berapa enak didengar dan tidak berapa suka didengar, itulah hari ini golongan-golongan wanita. Hari ini berapa ramai, berapa juta wanita-wanita di dunia hari ini yang menjaga ibadah solatnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Namun hari ini wanita-wanita ini tidak mahu menjaga auratnya. Bila mana hari ini mereka jaga solat, Alhamdulillah mereka menunaikan ibadah solat, tapi mereka tidak suka menjaga auratnya. Maka hari ini COVID-19 ini menyerang melalui tersentuhnya antara tangan kerana tidak menutup aurat. Betapa Allah itu menjaga kita. Allah ini ya Jabbar, memaksa kita untuk melihat sesuatu sebagai peringatan Allah. Maka kembalikan diri kita sebagai seorang wanita, jaga aurat kita. Dagu merupakan aurat kita, pergelangan tangan merupakan aurat kita, kaki kita merupakan aurat kita. Maka jagalah aurat kita. Memang benar kita ini adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Kita adalah seorang pendosa, tetapi jangan bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dan jangan istiqamah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Hentikan dosa-dosa kita semampu yang boleh. Jaga setiap aurat kita. Kerana hari ini orang yang tidak menjaga aurat itulah yang akan dijangkiti oleh COVID-19. Kerana COVID-19 ini terjangkit apabila bersentuhan. Begitu hebatnya Allah. Betapa bijaknya Allah ya alim. Pintarnya Allah itu ya Rashid, ya alim, ya hakim, ya Rashid. Begitu bijak, begitu pintarnya Allah. Allah ini adalah raja strategi. Allah ini sangat pandai tipu muslihat. Dalam mana nak membawa masyarakat, membawa hamba-hambanya kembali mengingati Allah. Allah mempunyai 1001 daya. Allah punya 1001 cara. Allah punya 1001 strategi yang tak boleh terfikir oleh akal fikir kita. Maka hari ini, berapa ramai hari ini wanita-wanita di luar hari ini menjaga aurat. Kembalikan diri kita untuk menjaga aurat kita. Dan kemudian bagi hari ini wanita-wanita yang menjadi isteri rumah, iaitu wanita-wanita yang ada suami-suami. Berapa ramai hari ini yang wanita-wanita menjaga akhlaknya dengan suami-suami. Sebab itu komen-komen hari ini yang saya dapat daripada sahabat-sahabat, ramai di antara sahabat-sahabat hari ini memohon tips bagaimana nak mengawal nafsu amarah. Bagaimana nak mengawal nafsu suami-suami hari ini yang sudah mula bosan.
Bagaimana nak mengatasi? Kenapa? Kerana hari ini wanita-wanita sering kali berharap suami-suami untuk mendengar kata-kata mereka, tetapi mereka lupa untuk mendengar kata-kata suami mereka. Kerana mereka terlupa redanya Allah kepada seorang isteri tergantung redanya seorang suami kepada dirinya. Walaupun Allah itu tidak pernah menuntutkan asbabnya, tetapi daripada hukum syariatnya, maka kita perlulah beradabiah dengan suami-suami kita. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah hari ini para isteri yang selalu saya ingatkan, sehari cium suami 20 kali. Mengapa kena cium suami 20 kali sehari? Kerana setiap kali kita menyentuh tubuh suami kita dengan penuh kasih sayang dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Jadi hari ini marilah kita kembali untuk kita ini mulakan sesuatu yang baik. Kerana bila mana kita tidak mahu menyentuh yang halal, kita menyentuh yang haram, maka itu Allah turunkan COVID-19. Sebab itu COVID-19 ini dilarang untuk kita pergi ke pasar-pasar. Mengapa? Kerana di pasar-pasar itu tidak mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka pergi ke pasar. Kerana apabila kita berada di pasar, maka hari ini kita ini akan sentiasa bergeser ataupun bertembung dengan bukan muhrim kita. Mata kita tidak menjaga ikhtilat mata, pandangan mata kita yang halal dan yang haram. Maka kita sentiasa tergolong dengan perkara-perkara syubhah. Maka hari ini Allah ini memberi peringatan sebab Allah ini bersifat Ya Rahman Ya Rahim. Allah ini memberi kasih sayang. Nanti kita akan lihat kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi apa lagi peringatan Allah melalui COVID-19? Jadi di sebalik COVID-19 juga Allah nak memberi peringatan. Tiada sesiapa yang mampu menyembuhkan COVID-19 kecuali Allah ya salam. Hebat mana pun WHO, hebat mana pun seorang pakar doktor itu tidak mampu dia menyembuhkan kecuali Allah ya salam. Jadi hari ini Allah memberi peringatan. Akulah ya salam yang maha menyembuhkan, mampu menyembuhkan. Tidak ada sesiapa pun makhluk yang diciptakan oleh Allah ya khaliq mampu menyembuhkan. Dan tiada siapa yang mampu menghilangkan COVID-19 ini kalau Allah ya batin tidak menghilangkannya. Allah ya batin tidak menghentikan COVID-19, maka tidak akan ada berlakunya COVID-19 ini dapat dihentikan. Jadi inilah hari ini kita kena faham bahawa apabila COVID-19 ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah peringatan Allah ini menunjukkan bahawa Allah itu tidak rindu kepada kita? Allah itu tidak sayang dan kasih kepada kita? Tidak. Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu, seperti saya katakan, Allah ini adalah raja strategi. Di dalam kemudaratan yang diberi oleh Allah dengan cara paksa, Allah memberi kebaikan oleh Allah ya Rahman ya Rahim. Dan Allah mengirimkan berita-berita dan hadiah-hadiah istimewa daripada Allah ya Wadud, yang Allah cinta kepada hamba-hamba yang dicintainya. Jadi bagaimana kita melihat pula daripada satu sudut kasih sayang Allah? Tadi kita telah lihat peringatan-peringatan Allah. Banyak lagi peringatan Allah melalui COVID-19 ini. Iaitu COVID-19 ini terjadinya kerana apa? Kerana Allah ini nak memberi mudarat kepada orang yang sombong, orang yang angkuh. Ramai hari ini orang yang menentang Allah, orang yang tidak mahu hari ini tidak mahu bersaksi kepada Allah, tidak mahu menyembah kepada Allah ya Ahad ya Wahid ya Samad. Maka mereka sombong kepada Allah, maka Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Dengan virus yang begitu kecil, Allah mampu membunuh mereka. Dengan virus yang begitu kecil, Allah mampu menggegarkan bumi. Dengan virus yang begitu kecil, Allah mampu memberi kerosakan di muka bumi. Dengan virus yang begitu kecil, Allah mampu menggoncangkan bumi ini. Inilah peringatan Allah. Itu baru virus yang begitu kecil. Belum lagi peristiwa yang besar. Bayangkan hari ini
Subhanallah, walaupun saya diberitakan 2 hari yang lalu fenomena yang dikatakan fenomena, saya sering kali sahabat-sahabat memberitahu kepada saya, mereka mengatakan itu fenomena. Tetapi di dalam Al-Quran ia tidak mengatakan itu fenomena, tetapi itu yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang memahami dan mengetahuinya. Di mana 2 hari yang lalu kita dikabarkan bahawa di negara jiran kita dihujani dengan cacing-cacing, beribu-ribu cacing keluar daripada tanah. Lazimnya apabila kita tahu cacing ni keluar daripada habitatnya, maka dapatlah kita faham bahawa bumi kita sudah melalui satu proses kepanasan yang terlampau. Bila bumi mula panas, apa yang berlaku biasanya? Gempa bumi. Kan? Jadi hari ini semua peringatan Allah. Jadi bukan saja di sebalik COVID-19 ni. COVID-19 ni baru sahaja permulaan peringatan Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka Allah akan turunkan lebih besar dan lebih besar. Sebab itu kita telah diberitahu bahawa hari ini di Arab Saudi dihentikan untuk kita berjemaah selawat tarawih. Satu berita lagi yang menyedihkan. Tidak dapat kita menunaikan ibadah salat tarawih di masjid dan berjemaah. Namun begitu, kembalikan diri kita seperti mana saya maklumkan semalam, jadikan rumah kita sebagai rumah Allah untuk kita berjemaah di dalam rumah tangga kita sendiri. Mungkin sudah lama kita tidak berjemaah dengan ahli keluarga kita, maka waktu ini waktu yang paling tepat untuk kita berjemaah tarawih akan datang bersama ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim, marilah kita kembali melihat peringatan Allah. Bahawa COVID-19 ini adalah peringatan Allah. Bila ia peringatan Allah, ia bukan perkara remeh. Dan ia bukanlah satu perkara yang mana kita boleh ambil sambil lewa. Sewajarnya waktu ini telah diberi peringatan, seperti mana kalau di sekolah, di tempat kerja, kita diberi peringatan oleh majikan kita, sudah pasti kita gemetar. Takut-takut dibuang kerja, takut-takut gaji kita dipotong. Ini kan pula pencipta kita, Maharaja hakiki kita yang memberi peringatan kepada kita melalui COVID-19. Apakah takut-takut pencipta kita kata tidak mahu bertemu dengan kita lagi? Takut-takut dengan COVID-19 ini sebagai peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, nak memberitahu bahawa ini adalah warning Allah yang terakhir bagi kita. Kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah kita kena ada rasa gemetar, ada rasa takut, bukan lagi untuk kita ini berhibur dengan perkara yang sia-sia. Boleh kita ini bergelak tawa, boleh kita ini bergurau senda, tetapi perlulah kita ini menjaga batas-batasnya supaya gurauan senda kita sentiasa mendakwa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat, kita telah melalui satu fasa yang mana kita telah menghujahkan, telah membicarakan, telah menyemak tajuk hakikatnya COVID-19, dan tadi kita telah semak tentang peringatan Allah melalui COVID-19 secara mudah, secara santai. Jadi hari ini, sekarang ini kita masuk pula melihat bagaimana limpahan kasih sayang Allah melalui COVID-19 ini. Kalau kita buka komen dah sebulan ini, ramai yang mengatakan rasa nak muntah, dah rasa muak mendengar komen-komen tentang COVID-19. Buka TV COVID-19, buka radio COVID-19, buka WhatsApp COVID-19, buka Facebook COVID-19, tengok ceramah COVID-19, semua bercerita kan tentang COVID-19. Dan cerita-cerita tentang COVID-19 tidak lain tidak bukan semuanya perkara-perkara yang negatif dan perkara-perkara yang menakutkan. Hari ini kita semak sebentar bagaimana kasih sayang Allah yang Allah kirimkan kepada kita sebagai hadiah cinta Allah yang wadud kepada hamba-hambanya di sebalik COVID-19 ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sentiasa saja diberikan cahaya hidayah oleh Allah ya nur ya hadi haq, sentiasa saja mendapat bimbingan kasih sayang Allah ya hadi ya rahman ya rahim dalam pelukan cinta Allah ya wadud, insya-Allah. Mari kita melihat bagaimana kasih sayang Allah di sebalik COVID-19 ini. Okey. Pertama sekali, apabila kita menyebut COVID-19 ini, perlulah kita melihat kasih sayang Allah. Bagaimana melihat ia sebagai kasih sayang Allah? Iaitu
kita dapat lihat dengan COVID-19 ini banyak perkara-perkara kebaikan yang Allah beri kepada kita. Di dalam sesuatu kebaikan itu, Allah hanyalah semata-mata ingin menaikkan darjat kita di sisi Allah. Itu adalah tanda rindunya Allah kepada kita. Cuba sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala renungkan seketika. Sekiranya COVID-19 ini tidak terjadi, apakah sahabat-sahabat saat ini masih lagi sahabat-sahabat saat ini telah duduk di rumah atau masih lagi sibuk dengan urusan-urusan kerja-kerja dunia yang tidak pernah siap? Kalaulah COVID-19 ini tidak terjadi, di manakah diri sahabat saat ini? Sebab itu hari ini kita kena lihat pertama sekali dengan peristiwa COVID-19 ini ialah kasih sayang Allah kepada kita. Kerana dengan COVID-19 ini barulah terceliknya mata hati kita, mata zahir kita bahawa ini adalah tanda Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada hamba-hambanya. Allah rindu untuk mendengar bicara kita. Allah rindu untuk mendengar doa-doa kita. Allah rindu untuk mendengar rintihan-rintihan kita. Maka itu hari ini Allah ya Jabbar memaksa COVID-19 sebagai alat Allah ya Dar memberi mudarat, agar memberi mudarat kepada kita untuk kita kembali berdoa kepada Allah, merintih merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada kembali dalam pelukan kasih sayang Allah. Sebab itu setiap ciptaan Allah ya Khalik itu tidak pernah sekali-kali sia-sia dan tidak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Selain daripada Allah ya Rafi' sentiasa ingin mengangkat darjat-darjat hamba-hambanya ke makam yang lebih tinggi dan lebih mulia. Jadi kalaulah hari ini kita tidak berlaku dengan COVID-19, masing-masing bertebaran di muka bumi dengan mencari rezeki yang tak pernah sudah. Tak ada masa untuk kita berada di rumah, untuk kita ini merenung di mana hari ini ibadah kita, di mana masa depan anak-anak kita kiranya ini adalah hari terakhir kita. Kalau tidak berlaku dengan COVID-19, apakah kita pernah punya masa untuk merenung masa depan kita berada di alam akhirat? Sebelum berada di alam akhirat, apakah kita pernah hari ini terfikir akan alam kubur kita? Sebab itu hari ini Allah ya zahirkan kita melalui peristiwa-peristiwa kematian yang dimatikan oleh Allah ya Mumit kepada sahabat-sahabat kita yang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Di mana mereka hari ini yang terjangkit dengan COVID-19 ini, mereka tidak mampu untuk didampingi oleh ahli keluarga, sahabat handai untuk mengiringi jenazah-jenazah mereka. Kenapa hari ini Allah lakukan seperti itu? Kerana Allah ingin kita ini merenung seketika, fikirkan seketika, apakah planning kita untuk menghadap kematian kita? Apakah kita telah bersedia untuk mengharungi rumah-rumah kita di akan datang? Kita tidak selama-lamanya tinggal di dalam rumah kita sekarang, kerana kita akan tinggal di rumah yang kedua sebelum di rumah kita di akhirat, iaitu di alam kubur. Jadi bagaimana? Apakah kita nak hari ini tetamu-tetamu datang menziarahi kita di rumah kita di alam kubur? Ataupun kita hari ini akan bersendirian di alam kubur tanpa ditemani oleh saudara-saudara kita? Maka itu Allah ini memberi kasih sayang. Dengan COVID-19 ini, Allah ingin kita merenung sekiranya kita di antara salah seorang yang terjangkit dan dijangkiti. Apakah persiapan-persiapan kematian kita? Mari kita renungkan. Sebab itulah Allah ini Yabar memberi kebaikan, memberi peluang kebaikan untuk kita berfikir sejenak. Dan Allah ini memberi kita istirahat yang panjang untuk kita berfikir yang selama ini kita terlupa untuk berfikir. Yang selama ini kita tidak pernah berfikir untuk persediaan alam kubur kita, apatah lagi alam akhirat kita. Kerana kita seringkali berada dalam satu zon yang selesa, yang kita rasa kita adalah ahli-ahli dan penghuni-penghuni syurga. Yakinlah wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ini terlalu meyakini bahawa kita adalah ahli syurga, yakinlah bahawa kita lah orang yang paling tidak layak untuk masuk ke syurga Allah kerana dosa-dosa kita yang begitu banyak. Sedangkan apabila saya sebutkan tadi sahaja tentang bai'ah kita, perjanjian kita dengan Allah dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah,
kita telah abai. Kita selalu saja engkar. Kita bersaksi Allah itu yang maha besar. Kita saksi bahawa Allah itu yang layak disembah. Kita bersaksi Allah itu yang layak dipuji. Tetapi hari ini kita tidak memuji Allah dalam semua perkara. Kita memuji Allah hanya dalam sesuatu perkara sahaja. Jadi itu hari ini kita kena balik. Sebab itu kasih pertama Allah menurunkan COVID-19 ini adalah untuk membawa hati kita kembali kepada Allah. Kerana Allah rindu untuk mendengar bicara-bicara kita. Allah rindu untuk mendengar rintihan-rintihan hamba-hambanya yang selama ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia-dunia mereka. Maka Allah istirahatkan. Itu perkara yang paling besar. Itu adalah kasih sayang dan kemurahan Allah yang paling besar. Selain daripada kasih sayang Allah yang lain. Yang pertama sekali Allah nak tarik kita kerana Allah terlalu rindu kita. Kalau Allah tak paksa dengan peristiwa COVID-19, maka kita belum lagi untuk berada dengan orang-orang yang ingin mendengar bicara-bicara untuk dekatkan diri kita dengan Allah, supaya hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita dengan Allah semakin hari semakin dekat. Seterusnya kita dapat melihat daripada peristiwa COVID-19 ini, kebaikan-kebaikan Allah ini terlalu banyak. Allah memberi peluang kepada seorang suami perbaiki amal dan imannya di dalam rumah tangganya. Kerana selama hari ini seorang suami terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kerana bagi seorang suami, bila mereka tidak bekerja, maka anak dan ahli keluarga mereka tidak ada rezeki untuk dinikmati. Mereka lupa bahawa Allah ya Razak lah yang akan memberi rezeki. Bila mana seseorang itu menjaga setiap apa yang dikerjakan kerana lillah ta'ala, apabila ia melakukan setiap perkara kerana Allah, itu merupakan ibadah. Dan apabila ia beribadah kerana Allah semata-mata cintanya kerana Allah, bukan kerana untuk mendapat rezeki yang banyak, sudah pasti Allah kirimkan dia dengan rezeki yang berlimpah luah tanpa mereka sedari ataupun tidak terfikir dalam otak akal fikiran mereka. Sebab itu dalam limpahan COVID-19 ini, berapa ramai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Secara jujurnya saya nak bertanya, sila komen di bawah. Ada tak dalam sebulan PKP ni sahabat-sahabat yang turun berat badan 10 kilo ke 20 kilo? Ada? Cuba jawab sikit. Saya nak tanya. Dalam PKP sebulan, apakah PKP ini menjadikan sahabat-sahabat turun berat badan atau naik berat badan? Jadi ini menunjukkan buktinya kasih sayang dan kemurahan Allah. Walaupun kita dikurung di dalam rumah, Allah tak lagi menurunkan berat badan kita. Menunjukkan betapa limpah kurnianya kasih sayang Allah dengan memberikan rezeki kepada kita. Sahabat-sahabat tidak bekerja selama sebulan, namun rezeki Allah tetap lagi sampai kepada rumah masing-masing dalam berbagai-bagai cara. Itulah dia kasih sayang Allah. Sebab tu Allah nak memberitahu, nak membetulkan hati, akal dan iman kita yang khususnya bahawa Allah ya Razak lah yang memberi rezeki, bukan majikan yang memberi rezeki, bukan kita yang bekerja mendapat rezeki, tetapi semuanya daripada Allah. Jadi hari ini COVID-19 tidak memberi mudarat. Yang duduk dekat rumah semuanya bertambah naik badannya, bukan bertambah kurus badannya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Semuanya maintain, kemudian ada yang bertambah, yang nak tengok turun berat badan 10 kilo tak ada. Jadi di mana yang kita rasakan bahawa COVID-19 ini menjadikan rezeki kita semakin hari semakin tidak ada? Bukankah itu juga menjadi rezeki kepada kita? Sehingga kita hari ini makan tidur dan sehingga saya terdengar ada lagu-lagu puas, makan tidur dah tak tahu nak buat apa dah. Makan tidur dia tu yang main TikTok dan sebagainya kan. Tetapi kenapa? Kerana hari ini mereka tidak nampak kasih sayang Allah. Allah ini menjadikan COVID-19 supaya di dalam rumah tangga kita ini kembalikan institusi pendidikan yang dipertontonkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saya katakan bai'ah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu ikutlah
segala perintah Allah, ikutlah segala yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam rumah-rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu menjadi ustazah kepada anak-anaknya, seorang ayah menjadi imam kepada anak-anak mereka. Maka mereka ini semua menjadikan rumah mereka sebagai institusi pendidikan yang mampu melahirkan alim ulama, melahirkan imam-imam besar, melahirkan mujahid dan mujahadah. Sehingga ramai da'i-da'i dapat dikeluarkan daripada rumah mereka. Mudah-mudahan PKP kita ini, selepas tamatnya PKP kita, dapatlah kita lahirkan imam-imam hebat dalam rumah kita. Kalau hari ini tidak dapat melihat talent-talent, selalu saja kita tengok I can see your voice. Mari hari ini kita tengok I can see your voice dalam rumah tangga kita. Apakah anak-anak kita mampu menunjukkan suara mereka? Apakah mereka adalah seorang Bilal yang sebenar, ataupun seorang Bilal yang perlu diperbaik lagi amal ibadahnya ataupun bacaan-bacaannya. Jadi hari ini kita cuba kembalikan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah beri masa ini, kasih sayang Allah ini tidak pernah terputus dengan COVID-19. Apabila berlakunya COVID-19 ini juga, yang pertama tadi saya kata, Allah rindu kepada kita. Itu adalah hadiah yang paling baik daripada Allah kepada kita. Kemudian Allah ini nak menyatukan kita untuk perbaiki amal kita dalam rumah tangga kita. Kemudian Allah memberi rezeki tanpa kita bekerja. Kemudian hari ini Allah beri kita apa lagi dengan COVID-19 hari ini? Dengan COVID-19 ini Allah memberi banyak kemahiran-kemahiran baru. Dan Allah ini menjaga pelihara kita. Walaupun ramai kita sebut, dulu tak boleh pakai tu, tak boleh pakai niqab. Semua tak nak pakai niqab. Dicemooh orang pakai niqab. Tetapi hari ini semua sekali hari ini kena pakai. Kena pakai penutup mulut supaya mencegah daripada COVID-19 ini. Jadi di sini kembalinya Allah ini untuk menjaga amalan-amalan kebaikan, kebersihan. Sebab dalam rumah tangga kita sudah lama tidak menjaga kebersihan. Kebersihan yang pertama itulah kebersihan hati dan akal fikir kita. Mudah-mudahan kebersihan-kebersihan ini sentiasa saja membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebaikan-kebaikan Allah di sebalik COVID-19 ini juga, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yakinlah, apabila kita berada dalam satu wabak, maka ketika ini doa-doa kita akan diangkat oleh Allah tanpa diangkat oleh Allah tanpa dihijab. Jadi hari ini gunakan doa-doa kita untuk merayu kepada Allah. Dan doa yang terbaik di sisi Allah itu apa? Itulah doa pengampunan kepada Allah. Mohon dahulu supaya Allah ampunkan dosa kita. Mohon dahulu supaya Allah ampunkan dosa pasangan kita. Minta dengan Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kita. Seorang isteri apabila berdoa, dia berdoa untuk dirinya. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Yang kedua, minta Allah ampunkan pasangannya, kerana terletak redanya Allah kepada seorang isteri, tergantung redanya seorang suami kepada dirinya. Maka doa yang kedua ialah doa untuk pasangannya. Yang ketiga, doa untuk ibu dan ayahnya. Yang keempat, doa kepada semua tanggungannya, itu anak zuriat keturunannya, baru yang selain darinya. Tetapi bagi seorang lelaki, yang pertama doa untuk dirinya, kemudian yang kedua doa untuk ibu dan ayahnya dahulu, barulah doa yang ketiga kepada pasangannya. Kerana apa? Bagi seorang lelaki, tidak ada pun menjadi asbab yang dia ini dapat redha daripada Allah, kecuali redanya seorang lelaki itu tergantung redanya seorang ibu kepadanya. Maka kedudukan ibu tetap berada di tangga kedua, iaitu selepas ke tangga ketiga. Pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga ibu, keempat ayah, kelima baru isteri. Tetapi seorang isteri, yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga suami, yang keempat ibu, yang kelima ayah, yang keenam baru lah anak-anak. Jadi hari ini kena faham kita punya level, yang mana kita nak utamakan. Jadi kemudian di dalam perkara-perkara ini, kita kembalikan diri kita supaya kita dapat melihat bahawa limpahan kasih sayang ini merupakan
antara hadiah atau kiriman hadiah daripada Allah ya wadud kepada kita. Apa itu ya wadud? Allah yang maha mencinta. Kiriman daripada seorang kekasih kepada kekasihnya. Allah ini memberi kiriman hadiah kepada kita. Apakah kiriman hadiah kepada kita? Itulah dia. Peringatan kepada orang yang tidak beriman apabila dijangkiti oleh COVID-19, maka ia adalah kemudaratan yang diberikan oleh Allah ya dar, yang maha memberi mudarat, dan Allah ya muntaqim, membinasakan mereka melalui COVID-19. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang terjangkit dengan COVID-19, mereka ini mendapat kiriman daripada Allah ya wadud, yang maha mencintai mereka, kerana mereka ini diangkat darjat sebagai syahid di sisi Allah. Sebagai seorang syahid, ini yang dicita-citakan oleh semua umat manusia, khususnya kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada wali-wali Allah, kepada ulama-ulama, kemudian ustaz-ustaz, termasuk diri saya, termasuk diri sahabat-sahabat, semuanya bercita-cita untuk menjadi seorang syahid. Selalu saja, ya Allah matikan kami, ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, ya Allah matikan kami sebagai syahidmu Allah. Tetapi hari ini kiriman hadiah kepada mereka yang dijangkiti dengan COVID-19, yang akhirnya dikembalikan kepada Allah ya mu'id, ke dalam dakapan Allah ya wadud, sebagai seorang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiriman terindah kepada mereka. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di sebalik peristiwa ini. Pertama, semalam kita telah membincangkan tentang peristiwa tentang apa? Tentang hakikat COVID-19. Hari ini kita telah membincangkan tentang peristiwa peringatan Allah di sebalik COVID-19. Kemudian kita membincangkan kasih sayang Allah dan kurniaan Allah di sebalik COVID-19. InsyaAllah pada waktu yang sama, pada hari esok petang, saya akan menyampaikan tajuk yang akhir, itu bagaimana nikmat daripada bala menjadi bertukar kepada nikmat Allah di sebalik COVID-19 ini, iaitu bagaimana solusinya dan tindakan-tindakan yang perlu kita buat melalui tips-tips yang akan diberi pada hari esok. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada hari esok. Kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, sahabat-sahabat juga boleh pergi kepada channel Raudatul Maghfirah, iaitu Raudatul Maghfirah ini lambangnya adalah lambang sekuntum bunga ros. Tertulis di situ Raudatul Maghfirah. Kepada Facebook Raudatul Maghfirah, ataupun insya-Allah banyak kuliah-kuliah saya berada di channel Raudatul Maghfirah YouTube. Boleh pergi ke sana, share dan subscribe supaya lebih ramai lagi dapat mendapat manfaat daripada kuliah-kuliah ringkas ini, insya-Allah. Jadi saya buka kepada sahabat-sahabat sekiranya ada soalan-soalan supaya kita dapat jawab. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam bersiaran ada 2 orang guru yang dimuliakan oleh Allah ya Karim, diberi kebaikan oleh Allah ya Bar, daripada Gresik, Surabaya, dan guru ini juga saya muliakan beliau kerana subhanallah ilmu beliau sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih kepada Tuan Guru Kiai Haji Gus Ahmad Yani Ilyin dan Guru Gus Hairul Anwar yang pernah bersama saya di kuliah semalam. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru ini akan sentiasa saja membimbing saya untuk saya terus membimbing sahabat-sahabat, insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada soalan-soalan yang sahabat-sahabat tidak faham, saya yakin ramai di kalangan sahabat-sahabat telah banyak mengetahui peringatan-peringatan Allah, dan janganlah peringatan-peringatan ini menjadikan kita ini sekadar melihat peringatan tapi tidak bertindak. Dan bagaimana untuk bertindak, insya-Allah esok pada waktu yang sama akan saya beri tips
bagaimana daripada bala bertukar kepada nikmat di sebalik COVID-19 ini, untuk kita mendapat tips-tips supaya kedekatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita dengan Allah terjaga seluruhnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, boleh komen dan boleh tinggalkan soalan-soalan sekiranya sahabat-sahabat ingin bertanya. Dan saya harap sahabat-sahabat dapat share. Tujuan kita share ini adalah untuk memberi manfaat lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita, kerana saya yakin terlalu ramai di luar sana yang telah mendengar bicara-bicara daripada orang-orang yang alim, yang hebat agama dan amal ilmu mereka, berbanding dengan saya yang sempurna bodoh lagi jahil dan daifnya. Ini hanyalah sekadar untuk kita ini berkasih sayang dan menjadi penyaksian bahawa kita pernah bersaksi, kita akan bersaksi di akhirat bahawa kita pernah bertemu di alam maya untuk kita mengingat Allah antara satu dengan lain, untuk menjadikan diri kita penyaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang terus saja daripada awal hingga akhir bersama dengan saya. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada Allah yang nafi', diberi kefahaman oleh Allah yang alim, ya hakim, ya rashid, supaya sentiasa saja diberkahi oleh Allah, Allah yang nur, ya hadi, ya haq, ya mu'min, untuk diberi kekuatan iman oleh Allah yang aziz, ya qawi, ya mu'min, supaya hati-hati kita kembali mentauhidkan Allah ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, dan hati-hati kita sentiasa digenggam oleh Allah ya Malikul Mulk, ya Baqi, ya Qudus. Mudah-mudahan kasih sayang yang diberikan oleh Allah ya Rahman, ya Rahim ini adalah semata-mata untuk kita ini berkasih sayang sesama kita, untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Rapatkan saf kita bersama Allah Subhanahu wa taala, agar hubungan kita dengan Allah terjaga, hubungan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat-sahabat yang sebentar lagi akan berbuka puasa bulan Syaban, selamat berbuka puasa, dan jangan lupa 5 minit sebelum berbuka puasa duduk di tempat berbuka puasa dan mulakan dengan doa, supaya doa-doa kita itu tadi menjadikan Allah ijabah, kerana Allah ya Sami', yang Maha mendengar dengan setiap bicara-bicara kita. Saya yakin Allah ya Mujib sentiasa mengabulkan doa-doa kita, kerana kata Allah, apabila seseorang hamba-Ku datang kepadaku dalam keadaan duduk, maka aku akan datang kepada mereka dalam keadaan berdiri. Bila mana seorang hamba-Ku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepada hamba-hamba-Ku dalam keadaan berlari-lari, untuk aku menyempurnakan setiap hajat-hajat mereka. Namun hajat-hajat mereka itu mengikut kehendak-kehendak Allah ya Qadir, ya Mutakdir jua, bukan mengikut kehendak-kehendak kita, supaya kehendak-kehendak ini menjadikan kita diberkahi oleh Allah di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah terus komen dan share. Walaupun live ini telah tamat, sebentar lagi boleh terus share kepada sahabat-sahabat supaya mereka dapat mengikuti. Mengapa saya tidak memberikan tips di peringkat awal? Saya ingin sahabat-sahabat jelas, faham dahulu hakikat COVID ini, kemudian apakah peringatan dan kasih sayang Allah di sebalik COVID-19, barulah bagaimana kita ingin melalui fasa COVID ini dengan tindakan-tindakan supaya kita tidak datang kepada Allah apabila kita telah mula rasa tergugat, tetapi kita datang kepada Allah hanyalah semata-mata kerana cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disarankan oleh wali Allah Rabiatul Ardawiyah, iaitu mereka Rabiatul Ardawiyah ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, tetapi kerana cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata.
Kerana bagi orang yang menunaikan ibadah semata-mata cinta kepada Allah, maka sudah pasti Allah ya Bar ya Karim memberi segala kebaikan kepada mereka. Dan Allah sentiasa memuliakan kehidupan mereka di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat. Insya-Allah kita akan bersama-sama dalam pelukan cinta Allah ya Wadud di dalam syurga Firdaus Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada soalan-soalan sekiranya ingin saya jelaskan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Boleh juga komen di sini sahabat-sahabat sekiranya inakkan saya memberi kuliah-kuliah di tajuk-tajuk yang seperti mana. InsyaAllah saya akan sampaikan pada masa-masa akan datang. Dan ada juga kuliah-kuliah yang sahabat-sahabat boleh ikuti, iaitu pergi sahaja ke Facebook Raudatul Maghfirah ataupun channel YouTube Raudatul Maghfirah. Di sana banyak kuliah-kuliah saya yang ringkas yang boleh sahabat-sahabat ikuti supaya dapat sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan pengetahuan yang diberikan ini oleh Allah ini menjadi panduan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang sentiasa menginsafi diri kita, yang tidak pernah punya hidayah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan sekali lagi menyatakan la, tidak kepada apa jua selain daripada Allah, iaitu la, tidak ada sesuatu yang mempunyai daya selain daripada Allah, kerana setiap makhluk ciptaan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak pernah mempunyai daya kecuali daya-daya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah kita ada 5 minit lagi, jam 6.30. 3 hari lagi, tinggal 3 hari atau 4 hari lagi kita akan menunaikan Ramadan. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan. InsyaAllah saya ambil sedikit tips Ramadan. Apa yang dimaksudkan dengan Ramadan, iaitu berpuasa. Puasa yang sebenar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tuntutan puasa ini ialah bukan sekadar berpuasa untuk perut kita kosong, berpuasa daripada makan dan minum, tapi puasakan lidah kita daripada berkata-kata yang sia-sia. Puasakan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang syubhah, termasuklah menonton TV yang sia-sia, bermain TikTok yang sia-sia, ataupun melihat sesuatu yang haram, bermain game yang tidak pernah terputus-putus, tidak henti-henti juga adalah sesuatu yang syubhah. Puasakan telinga kita daripada mendengar gosip-gosip. Puasakan tangan kita daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Puasakan kaki kita daripada melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini menjadi ibadah yang luar biasa, kerana kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Walaupun kita ini bergantung harap kepada Allah ya Ahad ya Wahid ya Samad, agar Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kita, agar kita sentiasa diberi peluang, diberi lapangkan oleh Allah ya Wasi' ya Bar ya Karim, melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Maka perbanyakkan ibadah-ibadah kita ini hanyalah untuk kita ini berhubung dengan Allah, rapatkan saf kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ambil peluang, dan Ramadan ini ambil peluang sekiranya kita banyak berburuk sangka kepada Allah selama ini. Bermohonlah dengan Allah agar kita mendapat keampunan-kepanan daripada Allah SWT. Bila kita didatangkan dengan berbagai-bagai kifarah ataupun musibah ataupun bencana ataupun ujian, kembalikan diri kita mencari punca. Punca seorang isteri yang sentiasa merasakan diri dia bermasalah, cari puncanya daripada suaminya. Mungkin suami tidak reda kepadanya, maka Allah tidak reda kepadanya. Seorang anak yang tidak pernah rasa cukup dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, cari puncanya. Mungkin puncanya daripada seorang ibu yang tidak mengampunkan dosa-dosanya, kerana reda seorang anak tergantung redanya seorang ibu kepadanya. Maka itu hari ini cari punca-punca di mana keredaan Allah itu tidak sampai kepada kita. Iaitu pertama, sebagai seorang isteri, carikan kita punya puncanya daripada suami. Kemudian daripada seorang lelaki dan seorang anak, cari puncanya daripada seorang ibu. Kerana doa ibu itu lebih baik daripada wali Allah. Kerana wali Allah ini tidak mampu berdoa sehingga diijab,
Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat boleh saja pergi kepada Raudatul Maghfirah, Raudatul Maghfirah, ataupun di YouTube channel Raudatul Maghfirah, ataupun Facebook Raudatul Maghfirah. Lambangnya ialah lambang bunga ros di YouTube, insya-Allah. Jadi hari ini perbanyakkan sebagai seorang anak, perbanyakkan doa kepada Allah. Ya Allah, campakkan seluruh dosa ibuku kepadaku, ya Allah. Campakkan seluruh dosa ibuku kepadaku, ya Allah. Campakkan seluruh dosaku ibuku, ya Allah. Sekiranya, ya Allah, masih tersisa dosa-dosa ibu dan ayahku, ya Allah, hingga saat ini, ya Allah, campakkan, ya Allah, seluruh dosa-dosa ibuku kepadaku. Kerana tidak layak, ya Allah, ibu dan ayahku bertemu denganmu dengan membawa sejarah dosa sekalipun, ya Allah. Hadiahkan seluruh dosa-dosa, ya Allah. Hadiahkan seluruh pahala-pahala yang ada daripada ganjaran-ganjaran kebaikan yang pernah aku lakukan, ya Allah. Dan hadiahkan kepada ibu dan ayahku, ya Allah. Dan ya Allah, ya Fattah, ya Basi', ya Wasi', ya Razak, ya Ra'uf, ya Karim, bukalah, ya Allah, selapang-lapangnya dan seluas-luasnya pintu syurgamu untuk ibu dan ayahku. Ya Hafiz, ya Muhaimin, peliharalah ibuku dan ayahku walau di mana pun mereka berada. Jangan pernah terputus untuk kita terus mendoakan ibu-ibu kita. Dan sebagai seorang ibu, sentiasa saja berdoa dengan Allah. Ya Allah, telah aku ampunkan, ya Allah, segala dosa-dosa anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, telah aku, ya Allah, halalkan setiap susuan yang ku berikan kepada anak-anakku, ya Allah. Telah aku redakan setiap makan minum yang telah aku berikan kepada anak-anakku, ya Allah. Maka bila mana seorang ibu mengampunkan anaknya, maka Allah sudah pasti mengampuni dosa anak-anaknya. Seorang ibu menghalalkan setiap susuan dan makan minum yang diberikan, Allah pasti akan meredakan anaknya. Setiap ibu yang meredakan anaknya, sudah pasti Allah menurunkan segala rahmat dan hidayah kepada anak-anaknya. InsyaAllah, dua doa yang selalu saja saya sarankan dan beri peringatan kepada diri saya, iaitu doa untuk mengambil segala dosa-dosa ibu dan ayah yang melahir dan membesarkan kita, dan kembalikan dosa-dosa ibu dan ayah kita dengan memberi hadiah pahala-pahala yang ada daripada diri kita buat mereka. Seterusnya, sebagai seorang ibu, ampun, halal dan redakan anak zuriat keturunan kita agar seluruh ahli keluarga kita berada di dalam pandangan Allah. Dan sebagai seorang wanita, kembalikan aurat kita kepada Allah, kerana hari ini adalah hari-hari yang sangat getir bagi kita, kerana takut-takut di akhirat kelak aurat yang kita tidak jaga. Walaupun hari ini kita menjaga ibadah salat, tetapi aurat kita tidak kita jaga dengan sempurna, takut-takut menjadi asbab Allah murka kepada kita dan Allah tidak memandang setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dan Allah terus sahaja memberi kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, dan Allah ya Rafiq mengangkat kembali virus corona ini supaya kita ini dapat bersilaturahim, dapat bertemu dengan ibu dan ayah kita, dan agar kita dapat sentiasa saja melakukan tugasan-tugasan kita kerana lillahi ta'ala. InsyaAllah, kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, boleh teruskan komen-komen untuk kita bersiaran hari esok, bagaimana daripada bala dan daripada bala bertukar kepada nikmat di sebalik COVID-19 ini. InsyaAllah esok saya akan bersiaran jam 5 petang pada waktu yang sama daripada FB saya sendiri. Untuk peringkat awal ini, insyaAllah akan datang kita akan ubah kepada channel YouTube Raudatul Maghfirah ataupun Facebook Raudatul Maghfirah, kerana di channel YouTube Raudatul Maghfirah hanyalah khusus untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan sesiapa saja saat ini yang masih lagi merasakan terkesan dengan COVID-19, saya doakan Allah ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, ya Mu'min memberi kekuatan iman kepada mereka, sesiapa yang terjangkit dengan COVID-19 maupun ahli keluarga mereka yang terjangkit dengan COVID-19. Maka saya doakan agar Allah ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, ya Sabur memberi segala kekuatan kesabaran kepada mereka dalam mengharungi ujian-ujian mereka. Dan Allah ya Fattah, ya Basi', ya Wasi', ya Razak, ya Ra'uf, ya Karim membuka selapang-lapangnya pintu syurga buat kita semua, dengan di mana Allah ya Mumit mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah ataupun matikan kita sebagai syahid Allah, insya-Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.